Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wabitan bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Surau Al-Jamaliyah, seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulakan pembacaan buku Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, maka secara adabnya kita sedekahkan Al-Fatihah pada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita mulakan dengan 3 kali istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi sama baca 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majlis yang diberkati, di dalam majlis ilmu. Kanatil malaikatu tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya ke atas majlis-majlis ilmu kerana redha atas apa yang sedang mereka lakukan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita mulakan majlis kita ini dengan istighfar. Kenapa istighfar? Kerana dalam satu kisah ada seorang imam yang di mana didatangi oleh 3 orang. Orang yang pertama datang kepada imam itu, "Wahai imam, di tempat kami ini dah lama dah tak hujan." Dan di Rembau, alhamdulillah beberapa hari lepas adalah hujan sedikit, kan? Tapi di Gemencih, di belah atas, di belah Segamat dah 2 minggu tak hujan. Jadi datang seorang ni mengadu kepada al-imam. Imam, doakanlah kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan di negeri kami, di tempat kami ni. Maka imam tu menjawab, banyakkanlah beristighfar. Baliklah dan banyakkanlah beristighfar. Datang orang yang lain, orang yang kedua, kata, "Imam, kehidupan kami ni susah, makan pun susah, minum pun susah, duit tak ada. Doakanlah kepada Allah Ta'ala berikan kami ni rezeki." Maka imam tu pun menjawab, baliklah dan bacalah istighfar. Datang pula orang yang ketiga, datang kepada imam yang tadi. Dia kata, "Kami ni dah lama berkeluarga, suami dan juga isteri, tetapi belum dikurniakan dengan cahaya mata. Doakanlah kepada Allah, mintalah doa kepada Allah supaya memberikan kami zuriat, berikan kami anak." Jadi imam tu berkata, baliklah dan perbanyakkanlah istighfar. Maka seorang minta hujan, seorang minta harta, seorang minta anak. Yang dibekalkan bukanlah doa tetapi amalan, iaitu istighfar. Maka anak murid imam tadi pun berkata, kenapa 3 orang datang dengan hajat yang sama
imam sentiasa memberikan jawapan yang sama. Aku mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum. Ini fi'il amr. Istighfarlah, meminta keampunanlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang maha mengampunkan dosa. Dosa kita ni tuan-tuan, walaupun sebesar mana kita rasa dosa itu adalah besar, ya, dosa itu adalah besar, tapi di sisi Allah dosa itu tiadalah artinya. Walaupun 1 jutaan manusia bersepakat untuk membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengecilkan kerajaan langit Allah walaupun sebesar nyamuk, sebesar kepak nyamuk. Begitu juga jika 1 juta manusia, sekalian seluruh manusia berkumpul untuk beribadah dan juga taat kepada perintah Allah, tidak akan juga menambahkan kerajaan langit Allah sebesar sayap nyamuk. Jadi amalan kita, dosa kita ini hanyalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, berapa banyak pun dosa kita, beristighfarlah, mintalah keampunan daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengampuni. Dan kita tahu satu kisah yang di mana seorang lelaki yang membunuh 99 orang, maka dia datang kepada seorang yang alim, seorang rabai, ataupun seorang qadiri. Dia katakan, aku telah membunuh 99 orang, ada tak ruang aku nak bertaubat ni? Dia kata, tak ada. Kau ni memang mati ni memang ke neraka lah. Maka cukuplah 100 orang. Lalu dalam perjalanan dia pergi berjumpa dengan orang yang lain, dengan orang yang alim. Dia kata ada harapan untuk masuk ke dalam syurga. Ada harapan Allah nak ampunkan kau ni, tapi kau tak boleh duduk dengan kau punya kawan. Sebab kawan kau ni semuanya putus berahak. Kawan dia yang mengajak kepada buat jahat. Ada orang kita lihat muka dia nampak nak buat baik. Kita tengok dia muka dia, tengok muka haji ni, haji ni selalu bersedekah. Bila tengok ni, teringat hari ni hari Jumaat, aku pun nak bersedekah. Itu muka yang mengingatkan kita kepada nak buat kebajikan. Ada juga kawan, kita tengok muka dia, ini muka curi patai contoh. Dan ini tengok kadis dekat belah gigi pula, ini kawan yang suka apa, macam-macam lah. Itu nasihat dia, maka kau kena keluar daripada negeri kau ni. Kau tak boleh bergaul dengan kawan-kawan kau ni. Kau pergi ke satu negeri, orang kat situ orang tu baik. Jadi dalam perjalanan itu dia meninggal. Maka jarak tempat dia nak ke negeri itu lebih dekat nak ke tempat yang dia niatkan tu. Dia nak pindah tu, maka Allah Ta'ala hapuskan segala dosa ni. Jadi tuan-tuan, dosa itu adalah kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala nakkan kita ni buat satu benda, iaitu minta keampunan. Jadi besar mana pun dosa kita minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala ini akan menurunkan hujan ke atas kamu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum, dan Allah Ta'ala akan memberikan kamu bi amwalin, dengan harta, atas asbab kita istighfar tadi. Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala berikan kita harta, bi amwalin wa banin. Banin adalah anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kamu syurga-syurga, wa anhar, dan juga sungai-sungai. Di mana di syurga nanti. Tapi dikenalah buat satu amalan, iaitu istighfar.
Jadi peringatan ini untuk kita. Okay, jadi mulut ini lebih dekat dengan telinga saya. Jadi saya nasihat diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita dah sampai kepada nasihat yang ke-9. Okay, nasihat yang ke-9 di dalam buku Ayuhal Walad, wahai anakku. Nasihat yang ke-8 ni, kalau kita masih lagi ingat apa ceritanya, nasihat yang ke-8 ni dia adalah menceritakan tentang ilmu itu dipelajari untuk kita beramal. Tiada gunanya ilmu walaupun sebanyak mana pun, banyak, belajar sampai ke peringkat yang tertinggi. Daripada satu negeri pindah ke negeri yang lain, daripada satu negara pindah ke negara yang lain untuk mencari ilmu. Tapi jika ilmu itu kita tidak amalkan, maka tidak akan berguna. Umpama pisau, kalau kita tidak gunakan pisau itu untuk memotong, maka pisau itu hanya berada di situ, tidak dimanfaatkan. Jadi ilmu itu mesti kita cari dan mesti kita gunakan dia. Okay? Jadi tuan-tuan, itu apa yang nasihat yang ke-8. Kita dah masuk nasihat ke-9. Tajuknya, tinggikan cita-citamu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Okay, wahai anakku yang tercinta. Ini permulaan nasihat Al-Imam Al-Ghazali. Dia nak kata apa ni dalam nasihat yang ke-9 ini? Jadikanlah cita-citamu itu dalam meninggikan rohaniahmu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada pada pihak hawa nafsumu. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini? Tadi kita tentang ilmu, kita ada ilmu mesti amalkan. Sekarang ni dia nak ingatkan, ilmu kita tu tadi mestilah kita gunakan untuk meninggikan rohani kita, meninggikan semangat roh kita, dan jadikan ilmu kita tadi kita amalkan untuk melawan nafsu kita. Okay? Jadi tuan-tuan, kita ni perlu, yang nak disampaikan ini adalah kita perlu menggunakan segala keupayaan kita dari segi fizikal dan juga mental untuk kita memperbaikkan rohani kita, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ni pada 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, kita tak sangka kita berada di sini. Kita tak sangka Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Kalau kita nak bandingkan diri kita dengan 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, masa tuan-tuan masih muda, masa saya masih lagi belajar, saya pun tak sangka, tuan-tuan pun tak sangka berada pada tempat ini. Sebegitu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dari segi hartanya, daripada segi darjatnya, dari segi anaknya. Semuanya itu kita tak terbayang kita ada 10 tahun yang lepas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemurahannya, dengan kelebihannya, Allah Ta'ala memberikan kita merasai segala nikmat tersebut. Jadi kita kena mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini, kerana semuanya itu telah ditulis di dalam qada dan juga qadar. Itu semua takdir kita. Tuan-tuan, takdir ini satu benda yang sangat menarik. Sebab apa? Sebab takdir ini, rezeki ini, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita lahir lagi, semasa kita berada di dalam rahim lagi. Apabila pertama sekali dihembuskan roh, maka telah ditetapkan segala rezekinya. Dia ni besar nanti jadi apa, keluarga dia, keluarga siapa,
kulitnya putih ke, gelap ke, kuning ke, telah ditulis. Begitu juga dengan dia punya ajal dia, jodohnya, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezeki kita ini tidak akan boleh diambil oleh orang lain. Setiap orang dengan rezekinya yang masing-masing. Kita dengan rezeki kita. Andai katalah hari ini kita miskin, apa kedana, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapat 1 juta. Kita tidak akan hembusan nafas yang terakhir sehinggalah kita dapat 1 juta tersebut. Kerana itulah rezeki maksum yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nafsu inilah yang membuatkan kita ni tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata apa? Inna a'da aduwik nafsul ladzi baina janbaik. Sesungguhnya musuh yang paling utama bagi kita ni adalah nafsu yang berada di hadapan kita. Nafsu yang berada di dalam diri kita itu adalah kita punya musuh. Dikatakan an-nafsu akhbas min 70 syaitana. Nafsu itu lebih jelek, lebih buruk, lebih teruk daripada 70 ekor syaitan. Apabila kita tidak dapat mengawal nafsu, syaitan sudah direct. Syaitan sudah tak perlu buat apa-apa dah. Apabila nafsu itu telah menghantui kita. Kenapa nafsu ini boleh jadi kuat? Kenapa kita sering kalah dengan nafsu ini? Nafsu ini dia diibaratkan sebagai kanak-kanak ataupun budak ataupun bayi. An-nafsu katifli. Nafsu itu diibaratkan sebagai bayi. In tuta'imhu syabba ala hubbir ridha. Jika kau biarkan dia untuk menyusu, dia akan terus menyusu. Dia tak nak putus susu. Sebab kita bagi, dia menangis kita bagi. Nangis ni kita bagi. Sampailah umur 5 tahun contoh. Dia tak ada kata kan. Sampai bertahun-tahun kita pun pelik kenapa budak ni tak nak berhenti susu. Umur dah 2 tahun, umur dah 3 tahun, tak nak putus susu. Sebab apa? Sebab asal dia menangisnya, kita bagi dia susu. Asal menangisnya, bagi dia susu. Intuhmilhu ya Fatimiyah. Nafsu ni kita nak kekang dia, kita nak hentikan dia. Tuhmilhu ya Fatimi. Kita kena endahkan dia, kita kena langgar dia. Menangis, biarlah dia menangis. Yang Fatimi nescaya budak yang tak nak pergi susu tadi akan berhenti. Begitu juga dengan nafsu kita ni. Nafsu kita ni, bila kita rasa nak, kita layan. Bila kita rasa nak, kita tak cuba untuk mengendahkan perasaan tersebut, maka kita akan lama kelamaan akan buat juga perbuatan tersebut, apa pun. Jadi nafsu itu kita kena lawan. Cara nak lawan dia pun langgar dia. Langgar sahaja nafsu itu, jangan kita perendahkan. Kerana dosa-dosa ini, walaupun ia adalah dosa yang kecil, apabila kita lakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, benda itu akan mengeraskan hati kita. Ada wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad tuan-tuan ada satu daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik daging itu, maka akan baiklah seluruh badan. Akan baiklah segala percakapan yang keluar itu adalah perkataan yang baik. Apabila hati itu dijaga, dibersihkan, tidak memikirkan perkara-perkara yang merosakkan hati, maka perbuatannya pun akan ikut jadi baik. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Apabila daging itu busuk,
fasadat jasadu kulluh, maka akan hancurlah, akan binasalah seluruh badan tersebut. Apabila mata terbiasa melihat benda yang haram, apabila mata kita lihat pada benda yang tidak menyenangkan, apabila mulut melafazkan kata-kata yang menyakiti hati saudara kita sendiri, sedikit sebanyak benda itu lama kelamaan dia akan mengeraskan hati kita. Ala wahiyal qalb. Jadi itu adalah dinamakan sebagai hati. Jadi apabila hati itu telah keras, maka akan ada satu lagi penyakit, iaitu hati yang mati. Hati yang mati itu tuan-tuan, senang sahaja kita nak tahu, adakah hati kita ni mati ke hidup? Ni hati ni cenderung kepada Allah ke cenderung kepada syaitan? Pertama sekali, antara ciri-ciri hati yang mati ni tuan-tuan, rasa hilang kenikmatan di dalam ibadah. Puasa itu adalah ibadah, puasa itu adalah nikmat, solat itu adalah nikmat, memberi salam itu adalah nikmat, baca Al-Quran itu adalah nikmat. Apabila kita melakukan ibadah dan kita tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah, itu menunjukkan hati kita itu hampir nak mati. Dulu kita rasa solat zuhur bersama imam 5 minit itu panjang. Kalau kita solat dengan imam tu, imam baca pula surah yang panjang tu kan, kita rasa panjang betul. Kaki pun dah dah menggigil-gigil dah. Tapi berjalannya masa, kita dah biasa dengan melakukan ibadah, kita merasakan 5 minit tu tak ada apa. Dulu rasa susah, dulu rasa lama, sekarang rasa sekejap, sekarang rasa nikmat. Itu tanda-tanda hati yang mati. Okey. Jika satu hari nanti kita dah rasa 5 minit tu pun dah lama, itu kena berjaga-jaga. Okey. Hati kita akan merasa tak ada nikmat dah dalam ibadah ni. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dihijab dari Allah dan juga Rasul. Dihijab daripada apa? Daripada mengingati Allah. Kita dihijab daripada ikatan hati kita dengan Allah. Dan kita takutkan adalah di akhirat nanti kita tidak dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dihijab daripada Allah, bahkan dihijab daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, antara nikmat yang terbesar berada di akhirat nanti adalah melihat wajah Allah dan juga melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah mata yang melihat perkara yang haram layak untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam? Wajhu Muhammadin ghali. Wajah Nabi Muhammad itu mahal. Ya, dan tidak akan melihat wajahnya melainkan orang yang suci hatinya, orang yang membanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berada di hadapan Nabi yaumul qiyamah. Nabi, aku berada di depan kau ni. Nabi tak nampak dia. Kerana apa? Matanya dihijab daripada melihat wajah baginda. Dan lebih menyedihkan lagi, tidak dapat melihat wajah Allah. Tuan, kita tidak merasa besarnya nikmat melihat wajah Allah ni, melainkan setelah kita berada di dalam syurga. Apabila telah masuk orang ke dalam syurga, ahli-ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, dia kata, Allah bertanya, ada
Ada tak nikmat yang lebih besar daripada kamu dapat masuk ke dalam syurga? Dia kata tak ada. Orang syurga pun kata tak ada. Masuk ke dalam syurga ni adalah nikmat yang paling besar. Nak tak aku tunjukkan kamu satu nikmat yang lebih besar daripada masuk ke dalam syurga? Apa dia itu, ya Allah? Lalu Allah Ta'ala menzahirkan zatnya sehingga kita boleh melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita lihat? Wallahu a'lam. Tetapi Nabi Muhammad SAW kata apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Dan tadi Nabi SAW qala, pada satu malam yang gelap, satu malam yang gelap, ada bulan, ada bulan purnama. Lalu Nabi Muhammad SAW panggil dia punya sahabat-sahabatnya. Nabi kata, innakum, sesungguhnya kamu, la tarawna rabbakum, pasti akan melihat Tuhan kamu, kama tarawna hadzal qamar, seperti mana kamu lihat bulan ini. Maksudnya apa? Kita akan nampak, betul-betul nampak. Wujuhu yawma idzin nazirah ila rabb, wujuhu yawma idzin basirah ila rabbiha nazirah. Muka-muka pada hari itu di akhirat nanti basirah, akan dapat melihat. Melihat apa? Ila rabbiha nazirah, akan melihat Tuhan mereka, iaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab ini, nazara itu maksudnya adalah melihat. Apabila nazara digabungkan dengan perkataan ila, iaitu kepada, ia akan merujuk kepada penglihatan yang sebenar-benarnya, bukan penglihatan yang seperti mana di dalam mimpi. Dia adalah penglihatan yang benar-benar dengan mata. Jadi itu nikmat yang tidak akan dinikmati oleh orang yang hatinya mati, kerana dihijab oleh Allah dan juga Rasul. Antara ciri-ciri yang lain hati mati adalah hatinya sentiasa gelisah. Cukup segala makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kenderaannya, tetapi tidak merasakan kenikmatan dan juga ketenangan. Sentiasa gelisah. Walaupun dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki-rezeki yang lain, tetap dia merasakan bahawa ada benda yang tak kena. Seakan-akan dunia ini disempitkan bagi dia. Dunia yang luas ini terasa sempit. Dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur. Kerana akhir nanti, jika kita bertangguh-tangguh untuk beristighfar, kita mengikut hawa nafsu kita, kita kena ingat satu hari nanti tempat tinggal kita ialah liang lahat. Dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa, maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Okey. Orang yang berada di dalam kubur, mereka meronta-ronta nak kembali ke atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk beramal. Untuk beramal. Okey. Kita tak nak jadi orang yang muflis. Muflis di akhirat nanti. Orang yang diberikan peluang, kesedaran untuk beramal di dunia ini. Alhamdulillah di Malaysia ni kita ada banyak ramai asatizah yang sentiasa mengingatkan kepada akhirat. Kita ada, masih lagi ada ibu dan juga ayah yang mengingatkan, masih lagi mengingatkan anak-anaknya berkenaan dengan akhirat. Jangan lupa solat, jangan lupa zakat. Masih lagi ada ibu-ibu yang mengingatkan kita. Jadi itu satu nikmat.
Dan kita harap benda itu akan berterusan sehinggalah generasi yang akan datang. Benda ini kalau tidak diingatkan, kita akan lupa bekalan yang paling mahal untuk kita nanti bukanlah peninggalan mak ayah dari segi harta, rumah-rumah, tanah-tanah. Bukan itu bukanlah benda yang paling mahal. Benda yang paling mahal, bekalan yang paling mahal adalah bekalan akhirat. Dalam Al-Quran kata apa? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah Ta'ala kata apa? Berbekallah kamu. Bagaimana kita nak pergi ke satu tempat yang jauh, jadi kita akan buat bekalan. Kalau bekalan dalam perjalanan, kalau nak pergi Turki, yang bekalan kita adalah duit. Kalau bekalan kita nak ke akhirat, bekalan kita apa dia? Allah Ta'ala tak kata amalan-amalan, solat, apa lagi? Sedekah. Allah Ta'ala kata apa? Taqwa. Taqwa. Taqwa itu adalah bekalan yang paling mahal. Taqwa itu apa? Nabi SAW kata taqwa hahuna. Lalu Nabi tunjukkan dekat hatinya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu berada di dalam hati. Niat yang baik, tinggalkan, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh. Niat yang baik. Ibadah itu penting, tetapi yang lebih penting adalah niat itu semasa kita beribadah. Ihsan di dalam setiap ibadah kita. Apa maksud ihsan? Kita melakukan yang terbaik. Iza qataltum fa ahsinu zibha. Nabi kata, bila engkau menyembelih, maka perbaikkanlah sembelihan itu. Kita bukan hanya sekadar buat benda yang wajib. Bukan solat, bukan hanya sekadar solat. Puasa bukanlah hanya sekadar puasa, tapi kita ada ihsan dalam kita punya solat dan juga berpuasa. Macam mana nak solat dalam keadaan kita ihsan? Solat dengan pakaian yang baik. Itu adalah ihsan, penambahbaikan ataupun benda yang menambah kesempurnaan solat. Apa lagi? Memakai wangi-wangian. Orang lain solat juga, tapi dia tak wangi, kita wangi. Orang lain solat juga, tapi dia berjemaah. Orang lain berjemaah juga, dia berjemaah di masjid dan di surau. Dia bukan hanya sekadar berjemaah, dia jadi imam. Itulah nama dia ihsan. Orang bersedekah, dia pun bersedekah juga. Dia bersedekah dengan rezeki yang halal. Dia cuba cari rezeki yang halal untuk dia sedekah. Ada orang dia bagi sedekahnya itu adalah receh-recehan. Sakit baki daripada apa yang dia dapat. Dia tak. Dia bagi harta yang terbaik untuk dia infakkan kepada orang lain. Tuan-tuan tahu tak bagaimana Kaabah itu dibina? Ada satu masa Kaabah banjir. Lalu Kaabah pun ada bahagian Kaabah yang runtuh. Jadi Kaabah kita tu tuan-tuan bukan saiz yang sebenar. Kaabah kita tu dah dikecilkan sedikit. Sebab apabila Kaabah dilanda banjir, maka runtuhlah sebahagian batuan daripada Kaabah tu. Jadi orang Arab ni, kabilah Arab ni, dia berkumpul. Dia kata, macam mana kita nak bina balik Kaabah kita ni? Kalau fikir kita, apa susah? Beli batu, pasang, siaplah. Tapi tak. Dia kata apa? Kita kena cari harta yang paling baik, yang paling halal. Kita tak nak harta-harta yang dibuat untuk membina Kaabah ni datang daripada harta-harta yang ada riba walaupun sedikit. Kita nak harta yang paling suci, kita nak harta yang paling baik.
Lalu dikumpulkanlah harta-harta tersebut. Okey, dikumpulkan harta-harta tersebut, maka dibuatkan Kaabah yang ada pada hari ini. Dan Kaabah itu asalnya bukan satu pintu, dia ada banyak pintu. Dan asalnya dulu saiz itu lebih besar daripada sekarang. Sekarang ni dah kecil. Jadi itu dia, kita nak memberi satu sedekah ataupun nafkah, kita berikan yang terbaik. Itu adalah ihsan. Maksudnya memberi sedekah itu baik, tapi kita nak ihsan, kita nak buat sedekah yang terbaik. Sedekah kita bukan sedekah yang mungkin-mungkin. Itu namanya ihsan di dalam kita bersedekah. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ubahnya laksanakan sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirkanlah baik-baik antara dirimu dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara perumpamaan ini. Abu Bakar kata, Abu Bakar As-Siddiq, kita ni sebenarnya ibarat sangkar burung ataupun kandang binatang. Kenapa diibaratkan dengan sangkar burung dan juga binatang? Jika engkau laksanakan burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan. Bila kita mati nanti tuan-tuan, kita ni diibaratkan burung ke binatang. Burung dia akan terbang tinggi, senang, tak ada halangan, merdeka, boleh masuk ke dalam syurga. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai roh, pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diridai. Itu orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala kata, pulanglah ke tempatmu dalam keadaan redha dan juga diridai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap ke puncak pohon-pohon syurga yang tinggi. Ini seperti bagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia. Kita ni meneladani Sa'ad bin Mu'az yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia apabila dia meninggal. Okey, ihtazza arsyur rahman min mauti Sa'ad bin Mu'az. Telah bergoncang arsy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'az. Kenapa bergoncang? Atas kegembiraan Sa'ad kematian ataupun menyambut kedatangan roh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni siapa tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'az dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan Ansar. Ansar maksudnya orang kabilah Madinah. Okey. Dia ni adalah ketua bagi kaum Aus. Kita ada dua puak, Aus dan juga Khazraj. Dia ni antara pembesar ataupun ketua bagi kaum Aus, bagi kabilah Bani Ashhal. Okey. Jadi beliau ni apakah yang menyebabkan dipuji oleh Nabi SAW sedemikian rupa sehingga bergegar arsy Allah. Tuan-tuan, kita ni bila kita mati, roh kita akan naik ke langit. Okey. Roh orang Islam dia akan naik ke langit. Roh orang yang bukan Islam tidak akan naik ke langit. Jadi semua roh orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia akan naik ke langit. Tetapi roh Sa'ad bin Mu'az ni bila naik, bergegar arsy. Okey, kenapa? Sa'ad bin Mu'az ni dia seorang sahabat Nabi yang masuk Islam pada umurnya 30 tahun. Semasa dia berada di Madinah. Okey, diislamkan oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair.
Tapi Mus'ab bin Umair ni kita panggil dia sebagai ambassador, duta Nabi ke Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam pada umur 30, dan dia bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Uhud dan juga peperangan Khandaq. Dalam masa 6 tahun itu dia masuk dalam peperangan Uhud dan juga Khandaq, dan dia syahid pada peperangan Khandaq. Macam mana dia syahid? Dia kena panah. Dia kena panah, lalu terkena pada tangan dia. Disebabkan pendarahan tersebut, dia syahid. Tapi apa yang sebenarnya yang membuatkan 70,000 orang, 70,000 malaikat menyambut atas syahidnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az ni? Dia ni tuan-tuan, dia adalah ketua kaum Aus, kita tahu. Apabila dia menerima Islam, dia datang kepada kaum dia. Dia datang kepada kaum dia. Dia kata, aku sekarang ni dah masuk Islam. Apa pendapat kamu? Jadi dia kumpulkan kaum dia, dia tanya macam tu. Jadi kaum dia cakap apa? Fadlak ya Maulana, ya Sayyidi, fadlak. Wahai pemimpin, kamu adalah pemimpin kami. Dengan segala gah dan juga kebesaran kamu. Dia kata apa? Aku tak nak pujian-pujian itu. Aku tak nak pujian itu. Bukan itu yang aku nak dengar. Haramun, kata-kata kamu haram bagi aku. Melainkan an tashhadu an la ilaha illallah. Diajak kaum dia itu untuk masuk ke dalam Islam. Atas ajakan dia itu, kaum dia hampir kesemuanya masuk ke dalam Islam. Jadi dia adalah seorang pendakwah. Dia adalah seorang pemimpin, dan atas kepimpinan dia itu, dia ajak kaum-kaum dia masuk ke dalam Islam. Dan dia adalah antara orang pertama yang membuatkan rumahnya itu sebagai pusat untuk penyebaran Islam di Madinah. Dia adalah seorang yang menggunakan dia punya pangkat, dia punya harta dan juga nyawanya sendiri demi kebaikan Islam. Itulah yang kita kena contohi daripada Sa'ad bin Mu'az. Atas keberanian dia, atas pengorbanan dia, dan juga bahkan nyawa dia pun dia gunakan untuk menegakkan agama Islam. Dan diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, diberikan kepada beliau segelas air sejuk, lalu beliau memandang gelas tersebut dan terus sahaja beliau pingsan. Apabila beliau telah sedar, lalu ada orang bertanya, mengapa tadi kau jatuh pingsan? Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan penghuni neraka. Apabila nanti mereka berkata kepada penghuni syurga, al-afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqahumullah. Imam Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, diberikan satu gelas air kepadanya, maka dia pun pengsan. Dia kata, kenapa pengsan? Aku teringat kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahli neraka meminta kepada ahli syurga air. Limpahkanlah kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau aku sehadir dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada neraka dan sentiasa memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dengan hanyalah satu kalimah, iaitu Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله فينا ولا معنا شقيا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.